Ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Telah pun kita dapat buka puasa dan semua ahli Muhammad ada di dewan ini. Bila dah perut dah kenyang tu agaknya bolehlah kita sambung. Tinggal lagi kita hanya 2 orang saja lagi. Saya harap saya bagi masa yang secukupnya. Di samping itu yang Muhammad semua ada bersama-sama. Sekarang tanpa buang masa saya persilakan Yang Berhormat Mariani binti Majid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya untuk turut serta berucap menjunjung kasih titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kekuatan dan ilham untuk turut serta memberi ucapan menjunjung kasih titah ucapan Yang di-Pertuan Agong kerana sudi berangkat menyampaikan titah ucapan di istiadat pembukaan mesyuarat penggal pertama persidangan penggal pertama Parlimen ke-13 pada 25 Jun 2013 yang lalu. Tuan Yang di-Pertua, dalam titah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Baginda menyentuh mengenai isu keselamatan dan kedaulatan undang-undang negara. Dan kita sedia maklum, insiden pencerobohan penganas di Lahad Datu telah memberikan impak dan kesan yang sangat tinggi terhadap keperluan kerajaan memperhebatkan langkah dan aktiviti pencegahan dan penguatkuasaan, mencegah jenayah rentas sempadan bagi mengekang ancaman jenayah. Aktiviti seperti penyeludupan dadah dan barangan terlarang, pemerdagangan manusia, pekerja asing tanpa izin, kekeliruan kewarganegaraan di negeri-negeri di sempadan seperti Kelantan, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak memerlukan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan menggembeling usaha yang lebih sophisticated dan efektif bagi memetras ancaman rentas sempadan terhadap kedaulatan negara. Pada tahun 2014, kerajaan melancarkan program Tahun Melawat Malaysia bagi mengukuhkan dan merancakkan sektor perkhidmatan dalam negara. Oleh itu, saya mohon mencadangkan agar kerajaan memperkukuhkan program National Blue Ocean Strategy dengan izin dengan semua agensi penguatkuasaan agar ancaman jenayah rentas sempadan dapat dikekang seminimum mungkin. Kerajaan juga digesa untuk memperkasakan aktiviti penguatkuasaan, risikan dan mencari suatu kaedah baru penyelesaian untuk mengekang pendatang tanpa izin yang lolos masuk dalam pasaran kerja tempatan dan menguatkuasakan pemantauan di seluruh sektor perkhidmatan termasuk di kedai-kedai spa dan kedai-kedai urut yang mengguna tenaga kerja asing. Tuan Yang di-Pertua, kebergantungan sektor industri negara terhadap pekerja asing perlu diminimumkan sepenuhnya melalui program meningkatkan usaha guna tenaga tempatan dan memperkenalkan skim apprentice bagi sektor pekerjaan yang memerlukan pekerja separuh mahir dan kurang mahir agar pengaliran wang asing dapat diminimumkan. Kita mahukan kerajaan membuat satu dasar pembangunan sumber manusia yang lebih kompetitif dengan mewajibkan syarikat-syarikat tempatan mendapat kontrak-kontrak besar pembangunan fizikal, meningkatkan penggunaan sumber tenaga tempatan sehingga ke tahap 80%. Untuk memastikan impak ekonomi ini mencapai sasarannya, saya mohon mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan insentif yang lebih bermakna dari segi pengecualian cukai dan memperkasakan skim apprentice ini bagi memupuk kelangsungan guna tenaga tempatan untuk bersama-sama mendapat impak pembangunan negara dalam sektor ekonomi. Begitu juga dengan isu pekerja domestik bagi pembantu rumah atau pusat jagaan kanak-kanak.
Saya mendapat maklum balas bahawa banyak operator taska dan pusat jagaan harian mengalami kerugian dan tidak mampu menanggung bebanan menjaga kanak-kanak dan terpaksa dinaikkan, dan perkara ini membebankan isi rumah yang berpendapatan rendah. Tambahan pula dengan kenaikan kos bagi memperoleh pembantu rumah asing dari negeri sumber seperti Indonesia, dengan harga yang tinggi seperti ringgit Malaysia RM8,000 seorang, dan tren pembantu rumah yang lari selepas 8 bulan bekerja. Saya mohon mencanangkan agar kerajaan meningkatkan pewujudan taska permata negara dan pusat jagaan harian kanak-kanak di seluruh negara dan menawarkan peluang pekerjaan ini kepada ibu tunggal atau wanita suri rumah untuk bekerja secara pekerja kontrak singkat, itu PKS, agar institusi kekeluargaan dapat ditingkatkan kualitinya dan kos sara hidup rakyat dapat dikurangkan seterusnya. Anak-anak mereka mendapat kemudahan jagaan secara selamat tanpa risiko. Seterusnya, Tuan Jadi Ketua, saya ingin membawa isu keselamatan. Pada minggu lepas, berlaku kemalangan maut melibatkan lift di Ceras dan juga kemalangan maut lift berlaku di TLDM Lumut. Oleh yang demikian, saya mohon penjelasan dan maklum balas dari Kementerian Sumber Manusia dan DOSH. Apakah tindakan dan langkah susulan yang lebih efektif bagi menyekat kejadian kemalangan maut di lift dapat dikurangkan? Begitu juga dengan keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor awam, di mana terdapat risiko seperti di makmal-makmal sekolah atau institusi pendidikan di seluruh negara. Baru-baru ini terdapat 3 kejadian makmal di sekolah yang meletup pada bulan April 2013. Satu kejadian di Sekolah Menengah Dato' Lokman Kampung Pandan, Kuala Lumpur, dan 2 lagi Sekolah Menengah di Kuala Kedah. 2 kejadian berturut-turut. Saya memohon DOSH dan Kementerian Pelajaran memberikan penjelasan lanjut tindakan susulan sewajarnya dan apakah langkah kerajaan melalui kementerian terbabit untuk meminimalkan risiko kemalangan yang melibatkan penjawat awam dan pelajar di seluruh negara. Satu lagi aspek keselamatan yang ingin saya sentuh adalah mengenai isu keselamatan jalan raya, di mana pada masa kini kadar kemalangan jalan raya masih lagi tinggi, terutama yang melibatkan kenderaan komersial. Saya ingin mengutarakan satu masalah dan rungutan oleh rakyat mengenai tren kenderaan komersial seperti bas dan trailer yang diletakkan di bahu jalan, di jalan utama dan di kawasan perumahan. Pada 16 Julai 2003, minggu yang lalu, berlaku satu kemalangan maut di Kampung Cika, Kota Baru yang menyebabkan 3 maut, iaitu 3 anggota tentera, disebabkan kedudukan lori trailer yang diletak di bahu jalan berdekatan dengan kawasan pusingan U. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari SPAT dan JPJ tentang apakah tindakan yang dibuat terhadap laporan penduduk di sana yang mahukan tindakan ke atas pemilik kenderaan komersial tersebut yang sering menyalahgunakan bahu jalan untuk meletakkan kenderaan komersial mereka, dan apakah tindakan yang SPAT lakukan bagi mengekang kecenderungan itu di seluruh negara. Pada tahun 2012 terdapat sejumlah lebih daripada 40,742 jumlah pendaftaran kenderaan perdagangan yang baru. Adakah Miros ada membuat kajian mengenai jumlah kenderaan ini yang terlibat dengan kemalangan mengikut negeri-negeri? Saya juga ingin bertanya, apakah tindakan SPAT, Polis dan PBT bagi mengawal selia kenderaan perdagangan yang diletakkan di kawasan perumahan yang menyebabkan gangguan trafik dan lalu lintas di kawasan itu? Seterusnya, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin membawa isu pendidikan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan di atas penggabungan 2 buah Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Semoga dengan penggabungan ini akan memantapkan lagi dasar-dasar transformasi pendidikan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan seperti di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara.
Saya ingin menyentuh tentang projek Satu Bistari Net. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta urusan pentadbiran yang lebih efektif dan efisien, Dewan telah dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah meluluskan pembiayaan bagi projek Satu Bistari Net. Saya mengalukan idea dan cadangan penggunaan komputer ini bagi tujuan membantu pelajaran murid-murid khususnya di luar bandar. Dengan penyediaan akses internet jalur lebar yang berkelajuan tinggi ke semua 10,000 buah sekolah, diharapkan program pembelajaran secara maya ataupun virtual learning dengan izin atau e-pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Walaupun begitu, pada sesi perbahasan ucapan penggulungan bajet 2013 bagi Kementerian Pelajaran yang lalu, Timbalan Menteri Pelajaran telah menyebut proses pemasangan ini sepatutnya dijangka siap pada Mac 2013. Oleh itu, memandangkan ketika ini kita telah berada di pertengahan tahun 2013. Apakah 10,000 buah sekolah ini telah dapat manfaat penggunaan projek Satu Bistari Net ini? Khususnya, berapakah jumlah buah sekolah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang telah mendapat manfaat dengan adanya kemudahan internet jalur lebar ini? Selain itu, memandangkan projek Satu Bistari Net ini adalah program yang berteraskan internet jalur lebar, apakah status bagi program SchoolNet yang pernah diperkenalkan di sekolah-sekolah sebelum ini? Saya mengharap pihak kementerian juga dapat menerangkan sama ada terdapat pertindihan di antara kedua-kedua kemudahan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya juga tentang pendidikan. Tahun ini merupakan tahun ketiga Kementerian Pendidikan telah mengimplementasikan sistem penaksiran berdasarkan sekolah, PBS. Sistem penaksiran berdasarkan sekolah ini merupakan satu transformasi penting pendidikan bertujuan untuk mengurangkan penekanan terhadap prestasi pelajar berdasarkan keupayaan untuk lulus peperiksaan. Justru itu, pelaksanaan PBS telah dijalankan pada murid tahun 1 bermula pada tahun 2011 dan pelajar tingkatan 1 bermula tahun 2012. Soalan saya, apakah perkembangan PBS yang telah diimplementasikan selama 3 tahun ini? Dan apakah kerajaan bercadang untuk mengekalkan guru yang sama untuk memantau perkembangan pendidikan murid-murid bermula tahun 1 hingga tahun 6, memadangkan sistem sekolah. Di beberapa negara maju seperti di United Kingdom, guru mengajar beberapa subjek penting di dalam kelas yang sama dengan tujuan guru boleh mengenal pasti dan dapat membimbing dengan lebih baik mata pelajaran di mana pelajar itu lemah. Tan Sri Yang, saya masuk ke tajuk yang akhir, iaitu tentang isu pelacur warga asing. Satu lagi isu yang saya hendak bagikan ialah berhubung dengan pelacuran yang melibatkan warga asing. Saban hari kita terbaca di akhbar berita penahanan mereka yang masuk ke negara ini atas tiket pelancongan, tapi bekerja sebagai pelanggan di kelab-kelab hiburan dan tidak kurang juga yang memberi perkhidmatan pelacuran. Dalam usaha kita menarik pelancong asing, kita juga menarik mereka yang sebenarnya masuk dengan tujuan menjadi pelayan seks. Mereka yang mengendali kelab-kelab yang menggunakan wanita asing ini tidak mengindahkan tangkapan yang dilakukan kerana pernah diberitakan kelab yang diserbu beberapa kali masih melakukan perniagaan haram itu. Saya tidak faham kenapa perkara ini boleh berlaku dan saya minta pihak kerajaan memberi penjelasan. Mengikut kajian oleh MCA Selangor, jumlah rumah urut telah meningkat dari 800 kepada 4,000 buah semenjak Pakatan Rakyat memerintah Selangor bermula tahun 2008. Malah jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah masjid dan surau yang ada di Selangor, iaitu berjumlah 259 masjid dan 939 surau. Jadi desakan oleh Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam, CASSA, telah menggesa kerajaan
Selangor bertindak tegas dengan membekukan lesen serta menyenarai hitamkan mana-mana pengusaha rumah urut di negara itu adalah wajar. Mengikut Presiden CSSA, mereka menerima lebih daripada 50 aduan setiap bulan daripada orang ramai berhubung dengan rumah urut itu. Gejala ini juga telah semakin berleluasa sehingga daerah-daerah luar bandar yang suatu masa dulu diklasifikasikan kawasan putih, dan unsur ini telah terdapat banyak rumah urut seperti di daerah Sekincan, Sabak Bernam dan Tanjung Karang. Perkara ini telah menyebabkan masyarakat di daerah luar bandar mengalami kejutan budaya dan merosakkan akhlak penduduk setempat, khasnya para remaja. Ada cadangan dari ahli Exco Negeri Selangor untuk mewujudkan zon jantina bagi rumah urut, seolah-olah mereka menunjukkan kerajaan Selangor menghalalkan aktiviti maksiat ini dan berlindung di sebalik nama pusat refleksologi. Justru itu saya ingin bertanya kepada kerajaan, berapa ramaikah pelacur asing yang telah ditangkap semula atas kegiatan haram ini? Juga saya ingin bertanya, berapakah mereka yang ditangkap ini yang memegang permit pelajar, student visa? Soalan nombor 2, adakah kerajaan telah menubuhkan task force di peringkat pusat untuk memantau dan bertindak membendung aktiviti pelacuran dan kewujudan rumah urut ini secara serius? Ketiga, apakah justifikasi yang boleh diberikan untuk membuka rumah urut di kawasan luar bandar? Keempat, mencadangkan supaya hukuman kepada pesalah yang mengendalikan rumah urut yang menggajikan pelacur warga asing dikenakan tindakan yang amat berat dan dirampas segala harta benda mereka. Justru itu undang-undang yang berkaitan perkara ini hendaklah dikaji dengan rapi, dikaji semula agar sesuai dengan keadaan dan keperluan masa. Akhir kata, Tan Sri, saya memohon menyokong titah ucapan Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saya ada satu pantun, Tan Sri. Tanam timun, tanam padi. Masak di bawah matahari. Terima kasih Daun Keladi, Tan Sri Speaker yang bijak bistari. Terima kasih, Yang Amat. Terima kasih. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat sebagai yang terakhir, Datuk Haji Yunus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, izinkan saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama hari ini di Dewan yang mulia ini bagi sesi mesyuarat pertama, panggal pertama Parlimen ke-13 tahun 2013. Pertamanya izinkan saya merapat sambah, merakam setinggi-tinggi tahniah dan doa agar ke bawah dulu Tuanku terus diberi kesihatan dan kekuatan untuk terus berada di atas sana meneruju negara dan sebagai payung menaungi kemakmuran dan kesejahteraan negara dalam kita mengorak langkah menuju kawasan 2020. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Yang Berhormat Tan Sri Senator, Tan Sri Speaker yang menaruh penuh kepercayaan pada saya untuk bangun bahagian, berucap titah nyunjung kasih ke bawah. Tak nampak. Dulu Yang Maha Mulia Sri Pertuan Baginda Yang Tuan Agong Al-Mutasimu Bilahi Muhibin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mazam Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Badri Shah. Terus yang ketua, tahniah saya ucapkan pada Barisan Nasional di atas kejayaan berteruskan memenangi pilihan raya yang jelas, bersih dan bebas di sebarang gejala penipuan dan sabotaj
seperti yang sering kali dituduh oleh pihak yang tidak berpuas hati. Saya bersempati utama kepada Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR yang sebaliknya pasukan mereka bekerja bertunggus-lumus bagi memastikan ianya adil dan transparan dan izin mereka terus dilimparkan dengan tohmahan dan tuduhan tidak berasas. Pada saya, jika tidak berpuas hati, hantar petition sajalah ke mahkamah dan tunggu saja hasilnya. Mudah saja kerana negara kita sentiasa mengamalkan prinsip demokrasi dan kebebasan hak bersuara kepada setiap rakyatnya. Tidak usah berdemonstrasi di jalanan dan turut menghirit rakyat bersama-sama semata-mata mahu memenuhi nafsu gelojoh mereka mengidami kuasa di Putrajaya. Tuan Sri Ketua, saya juga terpanggil untuk menyentuh antara pesanan dan amanah penting kebuah duluan tuanku iaitu memupuk kembali semangat perpaduan antara rakyat di negara ini. Kebetulan tuanku telah menyeru agar semua pihak dapat menerima dan menghormati keputusan Pilihan Raya Umum ke-13 yang telah diadakan yang jelas telah mengikut prinsip sistem demokrasi serta diiktiraf oleh antara bangsa sebagai sebuah pilihan raya yang adil, bersih dan transparan dan izin dan seterusnya bekerjasama serta berganding bahu bagi membolehkan negara melangkah ke depan untuk mencapai matlamat negara maju berpataran tinggi menjelang tahun 2020. Ini saya ingin menyentuh mengenai dengan kemudahan anggota-anggota keselamatan dan khasnya kepada Jabatan Kepolisian di Malaysia khasnya di Labuan. Siapalah kita kalau kita tidak selamat dalam negara kita ini ataupun tidak terdapat anggota keselamatan untuk hidup dengan selesa. Dengan selain untuk isu berkaitan kemudahan untuk pegawai dan anggota polis yang sedang bertugas di Malaysia khasnya di Labuan. Di Labuan di sebalik peranan yang semakin berkembang sebagai sebuah pusat kawangan luar pesisir dengan izin offshore financial hub dan juga oil and gas hub serta dibanjiri oleh perkara luar termasuk expatriate dengan izin asing, namun pejabat polis hanya diketuai oleh pegawai kanan superintendent dan bertanggungjawab mengawal ketua polis di Labuan. Mohon supaya status balai polis itu dinaik tarafkan sebagai contingent polis. Labuan hari ini semakin maju dengan pelbagai inspektoratur dan kemudahan bertaraf world class dan izin. Namun perlu diselaraskan dengan aspek kemudahan asas bagi anggota polis dan anggota keselamatan yang lain. Di sebalik peruntukan RM2.04 bilion dalam rancangan Malaysia ke-10, RM ke-10, baru-baru ini yang dikhususkan untuk pasukan polis bagi menaik taraf infrastruktur fizikal utama di kawasan pekan dan luar bandar. Namun, peruntukan untuk di Labuan masih jauh ketinggalan. Terus yang ketua, kuartus polis yang dibina khas untuk didiami oleh keluarga anggota polis dan mereka perlu tinggal dalam keadaan selesa supaya prestasi perkhidmatan anggota polis sentiasa berada dalam tahap terbaik. Tetapi senario ini tidak berlaku di Labuan. Hari ini, keadaan kuartus polis di Labuan kurang memuaskan dan tidak lagi dapat menampung jumlah polis yang semakin bertambah disebabkan nisbah anggota dan kuota sudah tidak relevan lagi. Ini menyebabkan ia ada di kalangan anggota polis terpaksa menyewa rumah awam yang berselerak. Ini menimbulkan beberapa isu seperti anggota tidak dapat segera dilaporkan diri jika berlaku suatu kecemasan yang memerlukan kehadiran segera anggota di balai polis. Kos yang meningkat kerana hingga sewa rumah di Labuan hampir menyemai harga sewa di Lembah Kelang
serta tahap keberselamatan anggota polisi itu sendiri yang berkemungkinan menjadi target penjenayah semasa berada di tempat awam dan off duty dengan sini. Ini tambah lagi dengan kebajikan anak-anak dan ahli keluarga polis sendiri yang tidak menggunakan kemudahan yang disediakan untuk kemudahan anak-anak anggota polis seperti mengangkutan percuma ke sekolah dan pelbagai infra lain yang biasanya dilengkapi di kuartus-kuartus polis. Dan saya ialah agar keutamaan perlu untuk memberikan pulih dan naik taraf kuartus polis di Labuan. Ini kerana Labuan memerlukan sebuah plan khas dan kelengkapan infrastruktur fizikal termasuk pasukan polis seperti balai polis dan kuartus yang harus berada dalam keadaan baik untuk keselesaan anggota dan orang ramai yang mahu memerlukan urusan dengan pihak polis. Selain itu, persepsi iaitu berjaya kerja kepolisian ini hanya bertumpu kepada kaum Melayu dan Bidara saja oleh KKS. Saya berpandangan suatu program khas menarik minat belia bukan Melayu untuk menyertai kerja kepolisian perlu diberi keutamaan. Program ini mungkin berbentuk ceramah, penerangan dan sesi dialog dengan anggota-anggota golongan sasaran yang lain. Saya ingin menyentuh iaitu peruntukan bagi Majlis Sukan Labuan. Dan yang Ketua, sekali lagi yang ingin saya sentuh ialah berkaitan Majlis Sukan Labuan. Saya sebenarnya terpanggil untuk mencadangkan agar peruntukan tahunan Majlis Sukan Labuan ini dapat ditambah. Menangkan aktiviti sukan di Labuan semakin aktif dengan berbagai tamasya dan event atau izin berlangsung di sini. Ini selaras dengan status Labuan hari ini, pertambahan penduduk dan aktiviti terutamanya menjelang cuti umum dan cuti hujung minggu. Aktiviti sukan dan riadah yang melibatkan pelbagai golongan usia, kaum dan gender, menepati hasrat kementerian menggalakkan aktiviti sukan semua rakyat tanpa mengira latar belakang dan tahap sosial ekonomi. Terus yang Ketua, terbaru saya difahamkan Wilayah Pertahanan Labuan buat pertama kalinya diberi penghormatan sebagai tuan rumah Tamasya Sukan Borneo 2013 yang dijangka diadakan pada bulan September tahun ini. Sebanyak 8 pasukan dijangka mengambil bahagian iaitu Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Labuan selaku tuan rumah. Sukan Borneo dianggap berprestij di Pulau Borneo dan julung kali diadakan di Labuan mampu menarik kemasukan pelancong domestik dan luar negeri bertandang ke sini. Bagaimana peruntukan kepada majlis sukan ini terlalu kecil, hanya sekitar 300,000 setahun yang saya difaklumkan tidak mencukupi untuk menampung semua aktiviti yang dianjurkan. Saya dah berbincang dengan pihak pegawai anggota majlis ini, sukan, dan sebagai perumusan, mereka bersepakat jumlah yang bersesuaian adalah dalam lingkungan sekurang-kurang RM500,000 setahun. Saya harap permohonan ini akan dapat dijawab dan diambil perhatian oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan semasa menjawab nanti. Saya juga terpanggil yang berhormat Tansi, iaitu mengenai Pulau Labuan yang semakin sehari makin kecil. Itu hakisan tanah berterusan sehingga hari ini dan bila-bila. Saya terpanggil untuk menyentuh secara meringkas akan beberapa projek di bawah bahagian lembongan sungai dan zon pantai, jembatan perairan dan saliran wilayah Pertahanan Labuan. Antara projek-projek tersebut ialah isu projek mencegah hakisan pantai sepanjang di kampung-kampung Sungai Miri, Sungai Pagar dan Sungai Ladak. Ini termasuk projek naik taraf muara-muara sungai di Lembangan, Batu Menekar, serta program adaptasi kenaikan paras air laut di sungai-sungai seluruh Labuan.
Ini kerana demografi Labuan sendiri sebagai sebuah pulau, di mana ianya terdedah kepada hakisan paras air laut dari kesan fenomena pemanasan global. Telah dilaporkan kenaikan paras air laut sebanyak 0.1 meter hingga 5 meter telah direkod tahun lepas. Jelas ini adalah ancaman jika tidak beri perhatian segera yang mendedahkan Labuan kepada hakisan yang serius. Jika diambil, terdapat beberapa bahagian pulau ini yang hari ini kesan hakisannya agak serius dan memerlukan perhatian segera dari pihak berkuasa. Projek yang dicadangkan adalah untuk mencegah hakisan pantai melalui kaedah penambakan pantai, dalam izin beach nourishment, pembinaan groins, dan naik taraf struktur muara sungai yang terlibat sepanjang lingkungan 4 km garis pantai yang disebut di atas tadi. Dan saya menekankan agar projek mencegah hakisan pantai seperti yang saya utarakan ini di atas, ini disegerakan demi kepentingan rakyat di Labuan. Di sini saya turut ingin mengajukan beberapa soalan, apakah status projek tersebut pada hari ini. Apakah langkah-langkah pencegahan awal yang diambil oleh Jabatan Peradaan Saliran dalam menangani isu hakisan dan banjir kilat di Labuan? Soalan saya, ya, apakah pendekatan agensi tersebut dalam menangani masalah hakisan pantai dekat di pantai-pantai dekat laut di kampung Sungai Lada, Sungai Labu, Sungai Pagar dan Sungai Meri ini. Ini termasuk melindungi eksploitator seperti jalan raya, jalan tar dan kawasan perumahan yang berkemungkinan mandap jika terlalu kerap ditakuti air. Isu yang terus saya yaitu isu lot di bawah pembangunan Mara dan Oda Holding. Saya ingin memohon lebih banyak lot kedai dibina di bawah kelolaan Mara dan Oda Holding agar peniaga Putra dapat berniaga tanpa kenakan tekanan sewa kedai yang mahal yang terpaksa disewa dari tuan punya premis bukan Putra dan berkesukaran mendapat bahan-bahan modal perniagaan. Perkara ini pernah saya bangkitkan dalam Dewan Negara yang Mulia ini tidak lama dulu. Harap ianya mendapat perhatian pihak yang berkenaan. Perkara-perkara bangkit yang lain ialah beberapa perkara lagi yang ingin saya bangkitkan di sini ialah berkaitan dengan isu IKS yang perlu diperkasa terutamanya di kalangan belia dan wanita termasuk golongan ibu tunggal di Labuan. Skim pinjaman dan bantuan termasuk latihan perlu diberi agar golongan ini benar-benar mahir dan mampu menyumbang kepada ekonomi keluarga setempat. Sebelum saya mengakhiri ucapan ialah saya ingin dengan ikhlas membaca sebuah pantun. Pantunan ini saya tidak bulan puasa saja timbullah. Bulan-bulan tak boleh. Saya tak begitu mahir dalam berpantun. Tapi macam mana pun ikhlas saya tujukan kepada Tan Sri Petua. Itu bahan didapat daripada Semenanjung dan pantun ini pantun daripada Timur. Okay. Dan pantun ini biasa didengar dan mungkin yang membuat seneta ingin mendengarnya boleh. Pergi ke nilai membeli jamu rasa dari Tenggara, tidak ternilai jasa baktimu kepada bangsa, agama dan negara. Sekian saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Banyak betul pantun yang ada dalam sesi kita kali ini. Ahli Yang Muhammad sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT selesailah sudah perbahasan titah ucapan diraja pada hari ini, di mana semua ahli yang berhormat telah diberi peluang untuk berbahas dengan dalam keadaan yang begitu lancar dan berkualiti, di mana banyak isu-isu telah dibangkitkan. Seterusnya,
Kita ada 4 hari lagi untuk makluman semua yang berhormat pada minggu depan. Bermula 2 hari untuk giliran kementerian-kementerian menjawab yang ada berjumlah 24 kementerian. Oleh demikian, saya harap pegawai-pegawai yang telah bertugas di sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga diharap isu-isu dibangkitkan itu dapat diberi jawapan yang sewajar dan sebaiknya. Samping itu, mulai hari Isnin yang akan datang, tanggal 29, diharap semua kementerian-kementerian akan bersedia memberi jawapan yang memuaskan ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas selama ini. Akhir sekali, ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan kita hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 29 hari bulan Julai 2013. Sekian, terima kasih.